Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashabul Yamin bin Samsudin. Nombor metrik CB230264 merupakan ketua kumpulan 6 dan ahli kumpulan saya terdiri daripada Syazwan Hakim bin Muhammad Said, Nur Aisyah binti Rosman, Wan Nur Farhan Iwanim binti Wan Hishamuddin, Syed Miza bin Syed Zulkarnain, Muhammad Syakir Idham bin Amran dan Muhammad Ashraf Zaim bin Kamruddin. Pada projek kedua, tema dasar teknologi hijau negara yang bertujuankan kepada alam sekitar, kami telah mencipta satu produk inovasi iaitu Nature Waste Free Multitasking Machine. Saya akan menerangkan pengenalan projek ini. Produk ini diberi nama Nature Waste Free Multitasking Machine di mana ia dikhususkan untuk kontraktor-kontraktor pembinaan. Produk inovasi ini dicipta untuk menghasilkan mesin duifungsi iaitu menghancurkan sisa buangan binaan dan juga menghasilkan butter. Idea produk inovasi ini tercetus apabila melihat terdapat permasalahan yang timbul pada golongan kontraktor pembinaan di mana ia menyukarkan mereka untuk mengendalikan dua buah mesin sekaligus dalam penghasilan butter. Di samping itu, butter yang dihasilkan juga merangkumi aspek mesra alam disebabkan bahannya terdiri daripada enak cemak, sisa buangan binaan dan simen serta air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miza bin Syed Zulkarnain. Saya akan membentangkan tentang pernyataan masalah. So, pernyataan masalah ini merujuk kepada sebelum kita orang membangunkan projek ini. So, kat sini kami ada 3 masalah yang dihadapi sebelum memulakan projek. Antaranya ialah pencemaran alam sekitar, longgokan / diloji rawatan air dan sisa buangan binaan di tapak binaan yang tidak terkawal. So kat sini kita nampak longgokan / enak cemar di buangan binaan terlalu banyak dan sukar dikawal dan memerlukan kos yang tinggi untuk pembuangannya. So kita pergi pula ke masalah yang kedua, kos yang tinggi. Mesin yang sedia ada tidak praktikal digunakan di kilang disebabkan kos yang tinggi kerana penggunaan elektrik yang banyak dan memerlukan ramai pekerja. So isunya kat sini penggunaan elektrik dan memerlukan ramai pekerja. Untuk mesin ni, untuk di kilang memang memerlukan banyak pakai elektrik dan kami akan mencari masalah dan penyelesaiannya di objektif. So seterusnya, yang ketiga ialah tidak kompeten. Mesin yang sedia ada di pasaran hanya mempunyai satu fungsi sahaja. So kebiasaannya mesin-mesin sekarang, kontraktor-kontraktor sekarang mungkin akan mencari penyelesaian untuk membendung kos yang tinggi untuk mencari satu mesin yang pelbagai fungsi. Okey, itu saja untuk pernyataan masalah yang kami hadapi. Okey, saya akan sambung pada objektif kajian. So, objektif kajian ini akan menjawab kepada pernyataan masalah yang kami hadapi untuk projek kali ini. So, objektif yang pertama ialah mencipta mesin untuk menghasilkan butter yang menggunakan slush dan bahan buangan tapak binaan sebagai bahan utama. So, kat sini kita menjawab kepada pencemaran alam sekitar. So, butter yang dihasilkan tu lebih mesra alam. Dan objektif yang kedua ialah membangunkan mesin yang pelbagai fungsi iaitu menghancurkan dan menghasilkan butter. Yang poin kali ini kami menjawab kepada persoalan dari segi costing lah. Untuk satu mesin yang mempunyai pelbagai fungsi berbanding memiliki 2 mesin yang berbeza fungsi. So seterusnya kita pergi kepada poin yang ketiga, membangunkan mesin yang lebih praktikal yang dilengkapi solar dan tidak memerlukan ramai pekerja yang ramai. Yang poin yang terakhir ini merujuk kepada penggunaan elektrik yang banyak dan memerlukan pekerja yang ramai. So dengan penggunaan solar mungkin akan menghadkan kos tenaga pekerja dan tenaga elektrik untuk membayar bil elektrik yang tinggi. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ashraf Zaim bin Kamruddin. Nombor metrik saya CP230075 dan hari ini saya akan menerangkan tentang skop projek. Skop projek kami ini ialah kami lebih menumpukan kepada kontraktor-kontraktor ataupun di kilang-kilang penghasilan butter. Dengan penciptaan mesin ini, kami dapat mengurangkan pencemaran sisa bahan buangan binaan yang terdapat di kilang-kilang ataupun di tempat-tempat kawasan pembinaan. Seterusnya, kami juga dapat menghasilkan sebuah mesin yang mempunyai fungsi yang lengkap
untuk menghasilkan butter, iaitu proses menghancurkan, mengadun dan mencetak butter untuk dipasarkan di pasaran tempatan dan antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syakir dan Biamran. Seterusnya saya akan membentangkan pasal komponen yang ada dalam mesin. Yang pertama, ada mata mesin pencacah, iaitu mesin pengisar. Seterusnya ada mesin pengadun untuk mengadun semua bahan-bahan yang telah diambil di construction. Selain itu, kita ada mesin pencetak butter dalam mesin yang sama untuk mencetak butter. Untuk button switch on off pun ada juga. Selain itu, kita ada motor mesin untuk menghidupkan mesin. Seterusnya, kita orang menggunakan solar panel untuk menghidupkan mesin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Farhani Bani binti Wan Syamudin. Nombor matrik CB230061. Hari ini saya nak cakap pasal lakaran projek. Yang di sebelah kiri adalah pandangan isometrik menggunakan AutoCAD. Yang di sebelah kanan adalah lakaran tangan. Seterusnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dia, proses penghasilan butter menjadi lebih cepat, dapat memenuhi permintaan pelanggan. Seterusnya, tidak memerlukan tenaga yang lebih dan proses menjadi lebih mudah dan praktikal. Kekurangan dia adalah tidak dapat mengetahui kemampatan yang maksimum bagi butter yang dihasilkan. Terdapat kebarangkalian hasil butter akan retak dan wang mesin cetak butter yang terbuka. Seterusnya adalah pengenalpastian masalah menggunakan daya berfikir seimbang, kemahiran berfikir aras tinggi abstrak. Penggunaan produk mesin di pasaran kini tidak kompeten untuk digunakan oleh para pengguna kerana pengguna terpaksa membeli setiap satu mesin dengan satu fungsi sahaja. Hal ini berlaku kerana reka bentuk yang tidak mengikut peredaran masa. Masih ada pembekal yang menjual mesin dengan harga yang tinggi meskipun kualiti tidak seberapa dan jangka hayat mesin yang pendek. Hal ini demikian kerana pengguna terpaksa membeli sahaja mesin yang sedia ada disebabkan tidak mempunyai pilihan lain dan terpaksa akur dengan kualiti yang sedemikian walaupun kualiti rendah. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah langkah pengumpulan maklumat. Dalam langkah ini, saya telah menggunakan gaya berfikir seimbang dan jenis keyboard yang saya gunakan ialah didaksi. Maklumat yang telah kami kumpul berdasarkan masalah terbahagi pada 3 aspek atau faktor yang penting, iaitu kos, pemilihan bahan dan fungsi. Seperti mana yang kita tahu, harga sebuah mesin penghasilan butter adalah sangat tinggi dan setengah mesin hanya mempunyai satu fungsi sahaja. Dengan penciptaan mesin kami ini, kami telah menghasilkan satu mesin yang mempunyai fungsi yang lengkap untuk menghasilkan butter dan pengguna tidak perlu membeli mesin-mesin yang berlainan untuk menghasilkan butter. Seterusnya, dalam pemilihan bahan, aspek ini sangat penting kerana bahan yang dipilih haruslah bahan yang berkualiti dan mempunyai jangka hayat yang panjang kerana mesin ini akan beroperasi dalam masa yang lama dan bahan yang digunakan haruslah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Dalam bab penjanaan idea, saya telah menggunakan pemikiran kreatif dan mengaplikasikan kebat perbandingan dan kebat induksi. Berdasarkan projek yang dilakukan ini, kami telah menggabungkan inovasi produk sedia ada untuk kemudahan pengguna. Dalam produk sedia ada iaitu mesin penghancur, mesin pengadun dan mesin pencetak butter, kami telah menggabungkan ketiga-tiga produk sedia ada tersebut dalam satu produk dan menggantikan penggunaan tenaga elektrik kepada tenaga solar dengan menambah panel solar. Di dalam produk inovasi ini iaitu mesin difungsi, terdapat juga butang kecemasan diletakkan pada mesin tersebut bersebelahan butang on dan off. Fungsi butang kecemasan ini adalah untuk memastikan sistem dalam mesin secara automatik jikalau berlaku kemalangan yang berpunca daripada mesin sendiri atau pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwan Hakim bin Muhammad Said, CB 230265, ingin membentangkan bahagian penilaian alternatif.
Inovasi ini memenuhi kriteria tema iaitu dasar alam sekitar negara kerana ia tidak memerlukan sumber kuasa elektrik yang perlu dijana. Selain itu, alam sekitar yang digunakan dalam pembangunan dan penggunaan produk, alatan dan sistem yang digunakan untuk memelihara sumber dan mengurangkan tenaga buruk, mengurangkan kesan buruk aktiviti manusia. Produk inovasi ini mungkin agak mahal bagi sesetengah syarikat, tetapi ianya manfaat dalam mengurangkan kos tenaga buruk. Assalamualaikum, nama saya Nura Syah binti Osman, nombor matrik CB230054. Saya seorang berfikiran kritis dan menggunakan kebat membuat keputusan. Jawapan ini dibuat untuk lihat perbezaan antara keempat-empat idea dari segi reka bentuk, bahan dan juga kos. Kemudian skor yang dipilih merupakan skor yang tertinggi selepas membuat kiraan. Seperti yang kita lihat, dapati cadangan alternatif 4 dipilih sebagai produk penghasilan batu bata yang paling sesuai digunakan oleh para pengusaha batu bata. Untuk pengaplikasian pula, saya menggunakan kebat ciptaan. Mata pengisar menggunakan keluli alloy untuk menghancurkan hasil buangan batu bata dan sludge menjadi halus. Pengadun dibuat daripada besi kromium yang berfungsi untuk campur dan sebatikan campuran batu bata, simen, sludge dan air. Gelongsong menggunakan keluli alloy yang berfungsi untuk memindahkan batu bata dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Switch on dan off switch untuk menghidupkan atau mematikan mesin. Panel solar pula digunakan untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Emergency stop button boleh digunakan semasa berlakunya kecemasan. Untuk penambahbaikan dari aspek keselamatan dengan menambah penghadang di kawasan pencetakan batu bata. Penyelesaian lain yang boleh dibuat ialah dapat mengurangkan pencemaran udara kerana proses untuk menghasilkan nature waste brick tidak melalui proses pembakaran. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kami juga ada melakukan tinjauan projek iaitu secara bersemuka di mana kami berjumpa dengan kontraktor-kontraktor ataupun pekerja-pekerja kilang bata untuk menanyakan pandangan mereka tentang projek kami ini dan cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan ke atas projek kami ini. Selain itu, kami juga ada mengadakan Google Form dan diberikan kepada kontraktor-kontraktor di sekitar kawasan Parit Raja untuk mereka memberikan pandangan dan juga penambahbaikan yang boleh dilakukan ke atas projek kami ini. Sebenarnya saya akan bentangkan pasal tinjauan data yang telah kita buat di Google Form. Dalam Google Form itu terbagi kepada 4 seksyen. Untuk seksyen A iaitu demografi responden, ada umur, jenis pekerjaan, jantina dan tempat tinggal. Manakala bahagian B pula, kita orang membuat pernyataan masalah iaitu masalah apa yang dihadapi oleh penduduk di persekitaran yang telah dibuang air nak cemar itu. Bagi bahagian C pula, iaitu produk sedia ada. Apakah yang orang yang bertanya dalam soalan ini ialah adakah produk yang sedia ada di kilang-kilang atau tempat yang buat bata ini praktikal untuk digunakan pada masa hijau yang terakhir, iaitu bahagian D, pandangan pengguna. Adakah mesin yang kami inovasi ini dapat diterima oleh masyarakat di luar sana? Ini adalah respon daripada Google Form kami. Seterusnya, untuk bahagian pengiraan mesin, kami menggunakan 15 kW dan solar pula 30 kW. Dengan saiz mesin yang berukuran 260 panjang kali lebar 110 cm kali tinggi 125 cm. Untuk mengira tahap penggunaan mesin pula, solar per mesin iaitu 30 watt per 15 watt. Maka penggunaan mesin ini mampu bertahan selama 2 jam. Tetapi jangan risau kerana solar ini adalah direct current, iaitu selagi solar tersebut berfungsi dan adanya cahaya matahari, maka ia akan berkendali seperti biasa. Kumpulan kami telah mencipta satu akaun Facebook untuk produk inovasi yang telah dihasilkan ini. Tujuan mencipta akaun Facebook ini untuk mendapat maklum balas daripada pengguna Facebook. Untuk bahagian cartagan pula, pada minggu pertama kami telah membentuk ahli kumpulan dan pada minggu kedua dan ketiga kami telah membuat pengenalpastian masalah, pengumpulan maklumat, penjanaan idea dan membentangkan kemajuan projek. Pada minggu keempat, kami telah membentangkan dan menghantar laporan penuh. Sekian, terima kasih.